Ada kadang-kadang orang dia tak boleh sabar, walaupun hanya memakan masa dan usaha yang sedikit. Pasal apa? Pasal bertentangan dengan kehendak hawa nafsu dia. Itu sebab tuan-tuan sembahyang dengan tunggu masak, mana lebih seksa? Seksa tunggu masak, dengan bau dia, perut lapar. Sembahyang tak susah pun, tapi boleh buat tak? Susah nak buat. Pasal apa? Bertentangan dengan hawa nafsu. Kita menyambung pembacaan kitab Tanbihul Ghafilin. Kita masuk tajuk yang baru, iaitu sabar terhadap cobaan dan kesulitan. Qala al-faqih Abu Laith As-Samarqandi rahimahullah, haddathana al-faqih Abu Ja'far haddathana Muhammad bin Uqail haddathana Isa bin Ahmad حدثنا ابن لهيعة عن قيس ابن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن قلت بلى يا رسول الله قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله قد جف القلم بما هو كائن فلو أن الخلق كلهم أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله لك لم يقدروا عليه وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه اعمل لله بالشكر واليقين واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا صدق رسول الله. Al-Faqih Abu Laith As-Samarqandi radhiyallahu anhu berkata, Al-Faqih Abu Ja'far menceritakan kepada kami, Muhammad bin Uqail menceritakan kepada kami, Isa bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ibnu Lahiyah menceritakan kepada kami daripada Qais bin Hajjaj As-San'ani daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai anak, atau wahai anak kecil. Anak kecil di sini maksudnya ialah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Rasulullah memanggilnya dengan anak ataupun wahai anak kecil. Maukah aku ajari engkau kalimat-kalimat yang Allah akan memberimu manfaat dengannya? Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah Allah, nescaya Dia menjagamu. Jagalah Allah, nescaya engkau mendapatinya di depanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, nescaya Dia akan mengenalimu di saat sulit. Bila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan bila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Al-qalam, iaitu penulisan, telah pun kering dengan selesainya menulis apa yang akan terjadi. Seandainya manusia semuanya hendak memberimu manfaat dengan sesuatu,
namun Allah tidak mentakdirkannya bagimu, maka mereka tidak akan mampu melakukan itu. Seandainya mereka hendak memberimu mudarat dengan sesuatu yang tidak Allah tetapkan bagimu, nescaya mereka tidak akan mampu melakukan itu. Beramallah untuk Allah dengan syukur dan keyakinan. Ketahuilah bahawa di dalam kesabaran, walaupun engkau membenci, terdapat kebaikan yang banyak. Pertolongan bersama dengan kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kemudahan bersama kesulitan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Kalau dilihat pada zahir hadis ni, tuan-tuan, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran, memberikan pembelajaran kepada seorang sahabat yang masih kecil pada ketika itu, yang kita kenali dengan Ibnu Abbas. Nama sebenarnya adalah Abdullah bin Abbas. Ditanya kepada Ibnu Abbas, "Hendak tak aku ajarkan kepada engkau satu ilmu yang dengan ilmu itu banyak akan memberi manfaat kepada engkau?" Maka jawab Ibnu Abbas, "Bala ya Rasulullah." "Ya wahai Rasulullah." Yang pertama sekali, ihfazillah yahfazka. Engkau peliharalah Allah, maka engkau akan dijaga olehnya. Maksud jagalah Allah di sini bukanlah Allah itu mengambil manfaat dengan kita menjaga Allah, tetapi yang dimaksudkan dengan jagalah Allah, jagalah ketetapan-ketetapan, arahan-arahan, perintah-perintah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Maksudnya Allah taala menjaga kita ialah Allah taala akan sentiasa memberi rahmat kepada kita. Bukanlah bermaksud tatkala kita tidak menunaikan kehendak-kehendak Allah, maka Allah tidak menjaga kita. Tidak begitu maksudnya. Maksudnya ialah apabila Allah Subhanahu wa taala segala arahannya, perintahnya dipatuhi oleh kita, maka Allah akan menurunkan padanya rahmat. Allah akan menurunkan padanya keampunan, keberkatan. Apabila kita tidak menjaga ketetapan-ketetapan yang Allah Ta'ala telah tetapkan, kita tetap juga dapat rezeki daripada Allah. Namun begitu, bersama pemberian rezeki itu adalah kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Itu yang dimaksudkan peliharalah Allah, iaitu peliharalah ketetapan-ketetapan, arahan-arahan Allah. Dengan makna yang lain, taatlah kepada Allah, maka Allah akan menjaga kita. Dengan maksudnya Allah Ta'ala akan sentiasa memberikan rahmatnya kepada kita, menurunkan padanya keberkatan, memberi pada kita keredaan. Itulah yang dimaksudkan Allah memelihara kita. Jagalah Allah, nescaya engkau mendapatinya. Orang yang memelihara hubungan dia dengan Allah, dia pasti akan menemui Allah pada setiap masa dan ketika. Orang yang tidak memelihara Allah, orang yang tidak mematuhi perintah Allah, maka dia akan mendapati tiada di sana Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna yang lain, dia tidak akan diingatkan Allah untuk mengingati dia. Itu maksud dia. Kita ini akan sentiasa mengingati Allah apabila Allah menganugerahkan kepada kita mengingati dia. Jadi oleh kerana itu, setiap yang diperintahkan oleh Allah, tatkala kita memeliharanya, maka balasannya ialah Allah akan menganugerahkan kepada kita sentiasa mengingati dia. Tatkala kita mengingati Allah, artinya Allah meredai kita. Itu dia punya sifir dia.
Hari ini tuan-tuan, kalau kita lupa, sebagai contoh, kita lupa untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita lupa berselawat kepada Nabi, yang melupakan kita untuk berselawat kepada Nabi ialah siapa? Allah. Allah tak izinkan kita ingat kepada Nabi, maka kita tidak berselawat kepada Nabi. Hakikatnya Allah Ta'ala tidak suka kepada kita. Kerana apa? Kerana itulah Allah Ta'ala tidak menganugerahkan kita mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu muhasabah. Sepanjang hari ini Allah Ta'ala beri telah beberapa jam. Adakah kita mengingati Nabi? Adakah kita mengingati Allah? Adakah kita menjauhi larangan Allah, mematuhi perintah Allah? Maka bila kita berbuat semuanya itu, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita mengingati Dia. Kenalilah Allah di saat lapang. Kenapa Nabi sebut begini? Biasanya waktu senang kita akan lupa kepada Allah Ta'ala. Waktu kita susah dulu ingat tak Allah? Selalu kita ingat. Rajin kita berdoa. Apabila Allah memberi kepada kita kelapangan, mulalah kita lupa kepada Allah. Dulu ketika mana kita berkenderaan motor, kita boleh memelah hujan untuk pergi ke masjid. Tapi tak kala Allah Ta'ala kurniakan kereta, tak boleh pula pergi ke masjid. Pasal apa? Pasal kereta baru basuh petang tadi. Maknanya seketika itu, sewaktu kita lapang, kita melupai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak kala berada pada waktu-waktu yang benar-benar memerlukan hidayah, pertolongan daripada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan pertolongannya. Nescaya Dia akan mengenalimu di saat sulit. Bila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan bila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Pada hakikat kita meminta pertolongan kepada manusia. Pada hakikat kita meminta pertolongan kepada Allah. Tetapi pada zahir sebab itu kita meminta pertolongan daripada manusia. Hakikatnya kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana yang telah saya kongsikan sebelum daripada ini. Qalam telah kering dengan selesainya menuliskan apa yang akan terjadi. Semua yang telah, sedang dan akan terjadi, semuanya dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya telah tertulis, semuanya telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya manusia semuanya hendak memberimu manfaat dengan suatu, namun Allah tidak mentakdirkannya bagimu, maka mereka tidak akan mampu melakukan itu. Ni tuan-tuan, makna yang boleh membawa kepada sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang itu dia bertawakal penuh kepada Allah. Tawakal ni kata para ulama dia ada tiga. Ya, dia ada tiga. Yang pertama dia mesti ada tauhid. Yang kedua dia mesti ada kelakuan. Yang ketiga dia mesti ada pekerjaan. Pada sudut tauhid apa dia? Pada sudut tauhid kita yakin bahawa semua nikmat, semua sesuatu datang dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak ada perkara ini dalam hati kita tuan-tuan, maka tawakal tidak akan wujud. Yang kedua ialah kelakuan. Kelakuan tu maksudnya ialah penyerahan kita, tawakal kita kepada Allah.
Tawakal yang pertama, kata ulama-ulama tasawuf, diumpamakan seperti hati kita tenang bila kita mewakilkan kepada seseorang peguam kita yang cerdik pandai, yang hebat, yang akan membantu kita menyelesaikan pertuduhan ke atas kita. Kita akan tenang. Kenapa kita tenang? Kerana peguam yang kita lantik, peguam yang cerdik, peguam yang berpengalaman. Akhirnya dengan pengetahuan kita itu menyebabkan kita rasa tidak takut. Adapun yang kedua, kata para ulama, ialah tawakal seperti mana seorang kanak-kanak yang dia menaruh kepada seorang ibu. Dia menaruh kepada seorang ibu. Dia serah bulat-bulat kepada ibu dia, kerana dia tahu ibunya adalah orang yang paling menyayangi dia. Lantaran itu, kalau dia ada masalah, dia akan berbalik semua kepada ibu dia, kerana ibu dia ada memiliki sifat kasih dan sayang. Manakala yang ketiga, tawakal kategori yang ketiga yang paling tinggi, iaitu seperti seseorang yang telah mati, lalu jasad dia dimandikan oleh pemandi mayat. Tubuh dia tadi itu mengikut apa saja yang dibuat oleh pemandi mayat. Diangkat tangan tanpa dilarang, diangkatnya kaki, dibasuh semua sekali, dalam keadaan dia tidak melarang. Dan itulah kemuncak daripada makna tawakal. Kadang-kadang tuan-tuan, kita tawakal ni, saya beri contoh. Contohnya, anak kita baru dapat lesen kereta, dan kita pula baru beli kereta. Kereta kita kereta Istima, mahal tu, mahal. Anak kita ni baru dapat lesen, kemudian dia pun bawa. Kita duduk sebelah, agak-agak kita boleh tidur tak? Jawapannya, kita tak boleh tidur. Pasal apa? Pasal kita tak yakin dengan dia. Oleh kerana itu, bila tak yakin, maka membimbangkan kita. Tapi ada ayah, walaupun anak dia baru dapat lesen semalam, keretanya baru, senda dia tidur sebelah, menyenda, bunyi dia tidur. Kenapa? Kerana dia tidak memandang kepada anaknya, dia hanya memandang kepada Allah Ta'ala. Kalau telah ditakdirkan aksiden, Allah yang tentukan. Kalau tidak pun, telah pun ditentukan. Minyak brek aku dah tukar, semua dah, usaha dah dia buat. Anak aku telah pun ambil lesen. Akhirnya dia tidur berdengkur. Pasal apa? Pasal tawakalnya bukan kepada manusia, tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Cantik kalau kita memahami istilah tawakal. Terantuk, Alhamdulillah. Sakit, Alhamdulillah. Kerana semuanya adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala. Jadi maknanya, walaupun ada orang dia nak memberi mudarat kepada kita, tetapi sekiranya tidak dengan keizinan daripada Allah, walau sehebat mana mudarat itu, tidak akan berlaku kepada kita. Itulah sebenarnya tuan-tuan yang berlaku pada hari ini pada sekelompok mujahidin kita di Palestin, di Hamas. Hamas, Allahu Akbar. Kalau kita berada dekat dia, tak tahulah, dengan rumah yang besar, kereta yang mewah, gaji yang besar, rasa-rasanya tak ada kita buat seperti mana orang tu buat. Tetapi kecintaan dia kepada Allah melebihi daripada segala-galanya. Bersedia untuk galang ganti dengan nyawa sekadar untuk meraih redha daripada Allah Ta'ala. Ketahuilah bahawa di dalam kesabaran walaupun benci, sabar ni ialah apa dia? Kita sabar terhadap sesuatu yang kita benci, itu makna sabar.
kita menahan kehendak kita, dan kehendak yang kita cuba tahan tadi itu sebenarnya kita tak suka. Itu maknanya sabar. Itu sebab tuan-tuan, kadang-kadang ada orang dia boleh sabar kerana apa? Kerana memenuhi kehendak nafsu dia. Dia boleh sabar. Ada orang dia tidak boleh sabar. Kerana apa? Kerana tidak memenuhi kehendak dia. Ada tak orang sabar menunggu makanan yang menelan masa sampai 10-8 jam? Ada. Jangan makan dulu, tunggu masak dulu. Masak berapa jam? 3 jam. Sanggup tak dia sabar? Sanggup. Pasal apa? Memenuhi kehendak nafsu dia. Ada kadang-kadang orang dia tak boleh sabar, walaupun hanya memakan masa dan usaha yang sedikit. Pasal apa? Pasal bertentangan dengan kehendak hawa nafsu dia. Itu sebab tuan-tuan sembahyang dengan tunggu masak mana lebih seksa? Seksa tunggu masak, dengan bau dia, perut lapar. Sembahyang tak susah pun, tapi boleh buat tak? Susah nak buat. Pasal apa? Bertentangan dengan hawa nafsu. Maka ketika bertentangan dengan hawa nafsu, dia perlu kepada sabar. Ya, dia perlu kepada sabar. Jadi kata Nabi SAW, ketahuilah bahawa di dalam kesabaran walaupun engkau benci, terdapat kebaikan yang banyak. Pertolongan bersama dengan orang yang sabar. Kelapangan bersama dengan kesempitan. Sempit, maka nanti akan ada kelapangan. Dan kemudahan dia bersama dengan kesulitan. Untuk memperolehi kemudahan, mesti mendepaninya adalah kepayahan dan kesulitan. Kerana itulah adat. Kerana itulah adat. Apa jua dia memerlukan kepada kesabaran. Al-Ulais As-Samarqandi berkata, Abu Ja'far menceritakan kepada kami, Abu Nas bin Muhammad menceritakan kepada kami, semua hadis ini disandarkan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali, bahawa Sayyidina Ali pernah menyatakan, wahai manusia, jagalah dariku 5 hal. Jagalah dariku 2 hal dan 1 hal. Ingatlah, jangan seseorang daripada kalian merasa takut kecuali kerana dosanya. Jangan takut, melainkan takut pada ataupun kerana dosanya. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Kena risau atas dosa kita walaupun kecil. Jangan risau tentang dosa orang walaupun sebesar mana. Kita kadang-kadang bila orang keluar daripada penjara, kita sibuk cerita jahat dia. Jahat. Seolah-olah macam kita risau dengan dosa dia. Tapi sebenarnya kata Sayyidina Ali, yang perlu risau ialah pada dosa kita. Walaupun dosa kita itu kecil. Dan jangan risau pada dosa orang lain, kerana dia tidak akan terbabit pada kita. Yang kedua, janganlah mengharap kecuali kepada Rabbnya. Janganlah kita mengharap melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah seseorang daripada kalian merasa malu untuk belajar jika dia tidak tahu. Jangan malu untuk belajar kalau dia tidak tahu. Jangan seseorang daripada kalian merasa malu jika ditanya dan dia tidak tahu. Kena cakap tidak tahu. Tapi tuan-tuan, bukan mudah. Bukan mudah. Mungkin di kalangan kita ni ada pengalaman, ustaz ada pengalaman, tuan haji ada pengalaman. Bila ada orang bertanya kepada kita, kita rasa kita tahu. Lalu kita jawab, rupanya kita jawab dalam keadaan kita tidak tahu. Imam Syafi'i
Kalau diceritakan dalam penceritaan dia tuan-tuan, daripada 10 pertanyaan yang ditanya kepada dia, 5 daripadanya dia mengatakan Allahu a'lam. Dia akan menyatakan Allahu a'lam. Yang kadang-kadang dia tahu, tetapi kemungkinan dalil-dalil dan hujahnya belum lagi ada padanya kepastian. Lalu dia akan mengatakan Allahu a'lam. Itu sebab kalau kita cerita Imam Syafi'i sewaktu dia berziarah ke rumah Imam Ahmad, kan ada satu kisah, kan? Satu kisah benda yang pelik yang berlaku kepada Imam Syafi'i. Yang ditanya oleh Imam Ahmad, pertama sekali, aku tadi cerita pada anak aku, engkau ni hebat, orang yang zuhud, orang yang tidak makan banyak. Tapi bila Imam Syafi'i ziarah ke rumah Imam Ahmad, Imam Ahmad ni anak murid dia, anak murid dia. Bila engkau datang ke rumah aku tengok lahapnya engkau makan, banyak engkau makan. Aku cerita pada anak aku, engkau ni seorang yang zuhud, orang yang sikit makan. Tapi bila engkau sampai kat rumah aku, engkau makan banyak sungguh. Kemudian yang kedua, aku bercerita pada anak aku, engkau ni seorang yang hebat. Apa hebat dia? Engkau penuh dengan ibadat pada waktu malam. Tapi aku melihat bermula daripada lepas isyak engkau baring di atas katil sampai hampir-hampir nak subuh, aku tengok engkau tak bangkit pun sembahyang. Yang ketiga yang paling pelik ialah apabila Imam Syafi'i bangkit daripada pembaringan, tidak mengambil wuduk, terus sembahyang. Terus sembahyang. Kata Imam Ahmad, yang ini aku tak ada jawab. Anak aku tanya ni, kata Imam Syafi'i, kenapa aku makan banyak? Aku kenal kau wahai Imam Ahmad, kerana tidak akan membenarkan rezeki masuk ke dalam rumah melainkan halal. Inilah kesempatan aku nak makan banyak, kerana confirm yang ini adalah makanan yang halal. Berikutan daripada dia makan makanan yang halal tuan-tuan, ketika mana cuba nak melelapkan mata, rupa-rupanya tak boleh lelap mata. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala memberikan keberkatan hasil daripada makanan yang halal tadi, padanya jawapan-jawapan yang ditangguh oleh Imam Syafi'i untuk menjawabnya sewaktu dia membuat pengajian. Banyak orang tanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata Allahu a'lam, beri saya tempoh, saya tak pasti dengan jawapan ini. Allah beri bila tuan-tuan? Allah beri ketika mana dia berziarah ke rumah Imam Ahmad. Satu persatu jawapan Allah Ta'ala buka kasyaf sehingga dia mengetahui. Setengah pada riwayat sampai pada puluhan jawapan. Bila masuk saja hampir-hampir nak masuk waktu subuh, maka Imam Syafi'i pun sedar. Bila sedar tuan-tuan, rupa-rupanya sepanjang malam itu dia tidak tidur. Dan bila dia tidak tidur, batal tak sembahyang dia? Tak batal sembahyang dia. Lalu kata Imam Syafi'i, aku tak tidur sepanjang malam, wuduk aku sentiasa terjaga. Itu sebab bila aku bangkit daripada pembaringan, aku terus solat. Rupa-rupanya apa yang diceritakan oleh Imam Ahmad, kehebatan Imam Syafi'i, menyerlahkan apabila Imam Syafi'i menjawab satu persatu persoalan tersebut. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mengatakan tidak tahu itu adalah lebih baik daripada menjawab pada sesuatu yang kita tidak tahu. Ketahuilah bahawa kesabaran itu termasuk daripada perkara-perkara. Maknanya setiap perkara mesti memerlukan kesabaran. Daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara, tidak lari daripada mesti ada kesabaran. Cubalah tuan-tuan renung, pandang, lihat, rupa-rupanya setiap perkara dia mesti ada kesabaran. Kedudukan seperti kepala dalam tubuh. Sabar itu dia menduduki paling penting tubuh kita ialah kepala.
Jika kepala terpisah daripada tubuh, maknanya kepala ni sabar, tubuh yang lain ni adalah perkara-perkara, solatnya, zakatnya, semua sekali benda-benda kebaikan ini diumpamakan seperti anggota badan. Sabar menduduki atas sekali kepala. Boleh tak terpisah kepala dengan tubuh? Tidak boleh. Maka setiap perkara itu tidak terpisah daripada sabar. Jika kesabaran berpisah daripada perkara-perkara, maka akan rosaklah semua perkara-perkara tersebut. Dan perakhirannya tuan-tuan, kemudian dia berkata, maukah aku tunjukkan kalian tentang orang faqih yang sangat faqih? Mereka menjawab, tentu wahai Amirul Mukminin. Ali berkata, iaitu orang yang tidak membuat orang lain putus asa dari rahmatnya. Itu yang dijawab oleh seorang orang alim yang sebelum itu ditanya, dibunuh. Dia dah bunuh 99 orang. Kemudian bertanya yang ke-100. Yang ke-100 dia kata, dosa engkau tidak akan terampun. Akhirnya dia bunuh 100 orang. Kemudian bertemu yang akhir sekali. Yang akhir sekali menyatakan bahawa ada rahmat Allah. Ada rahmat Allah. Jadi jawapan bagi seseorang yang baik, yang faqih, ialah apabila seseorang itu dia kecewa, maka kita asaskan padanya rahmat Allah. Orang yang tidak membuat orang lain kecewa daripada rahmat Allah, orang yang tidak memberi rasa aman kepada orang lain dari reka perdaya Allah, orang yang tidak menghiasi kemaksiatan terhadap Allah kepada manusia, orang yang tidak memposisikan orang-orang arif lagi muwahid di syurga. Maknanya kita tidak boleh menentukan melainkan Nabi SAW saja yang boleh. Yang ini ahli syurga, yang ini ahli neraka. Dinisbahkan kepada kita, boleh menerangkan ciri-ciri ahli syurga, boleh menerangkan ciri-ciri ahli neraka, tetapi tidak boleh memposisikan keputusan seseorang itu adalah ahli neraka ataupun ahli syurga. Pun begitu para hadirin, bukanlah maknanya kita tak boleh kata, ustaz janganlah kata orang kafir itu dia tu kafir, mana tahu besok nak mati dia, nanti dia mengucap. Tak boleh begitu. Tak boleh maknanya tak boleh kita tidak mengatakan si kafir itu kafir. Sewaktu ini dia kafir, kita tetap mengatakan hai kafir. Pasal apa? Pasal sewaktu ini, masa yang akan datang itu di sisi Allah Ta'ala. Ada kadang-kadang orang kata jangan sebut jangan sebut dia ni kafir. Tak boleh, mana tahu besok dia nak mati dapat hidayah masuk Islam. Tak, dalam Islam dia menghukum orang semasa itu kafir, maka mesti dihukumkan dia sebagai kafir. Adapun hidayah itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekadar itu saja tuan-tuan, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.